Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua murid-murid. Okey, saya Cikgu Zafarul. Okey, awak boleh panggil saya Cikgu Zaf. Okey, saya akan mengajar subjek sains untuk kelas 2 beta pada tahun ini. Okey, untuk hari ini, untuk sesi PDPR kita yang pertama, kita akan belajar tentang satu tajuk. Okey, satu tajuk yang awak akan belajar daripada tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5 dan seterusnya sehingga ke tahun 6. Apa tajuknya itu? Iaitu kemahiran saintifik. Apa dia kemahiran saintifik tu? Okey, kemahiran saintifik ni digunakan semasa kita menjalankan aktiviti-aktiviti berkaitan dengan sains. Okey, kemahiran saintifik terbahagi kepada beberapa bahagian. Okey, tapi hari ini kita akan fokus kepada yang pertama, iaitu pembahagian kemahiran saintifik yang pertama, iaitu kita namakan sebagai kemahiran proses sains. Apa itu kemahiran proses sains? Okey, hari ini kita akan belajar kemahiran proses sains yang pertama, iaitu memerhati. Okey, dalam sains, bila sebut memerhati, ramai murid selalunya dia akan sebut bila cikgu tanya tentang memerhati, murid akan sebut tentang melihat, pandang. Tapi sebenarnya itu adalah salah satu miskonsepsi. Apa tu miskonsepsi? Salah faham. Dalam sains, memerhati melibatkan kesemua deria yang kita ada. Kalau murid-murid tahu ada berapa deria yang kita ada. Setiap manusia mempunyai deria-deria mereka. Dan awak dah belajar tentang tajuk deria ni pada tahun 1 yang lepas. Ada berapa deria kita? Ada 5. Apa dia deria kita? Yang pertama, penglihatan. Organ dia adalah mata. Yang kedua, pendengaran. Organ dia adalah telinga. Yang ketiga, rasa. Ramai murid bila sebut rasa je dia kata, rasa pakai tangan. Salah. Kita rasa menggunakan lidah. Organ untuk deria rasa adalah lidah. Seterusnya yang keempat. Apa organ dia? Deria bau, iaitu organ dia ialah hidung. Dan yang terakhir, yang kelima. Yang kelima adalah sentuhan. Deria sentuhan. Apa dia deria sentuhan tu? Organ dia adalah kulit. Ramai murid dia salah faham. Bila sebut sentuhan, dia kata jari. Tak. Selagi mana ada kulit di badan kita, di situ terletaknya deria sentuhan. So macam saya selalu ajar dengan murid-murid, macam mana kita nak pastikan bahawa deria sentuhan tu ada di mana-mana? Contoh kita sentuh belakang tengkuk, kita akan rasa geli kan? Tapi sebenarnya bukan jari, betul tak? So itu menunjukkan bahawa di mana ada kulit, di situ adalah deria sentuhan. So ingat, setiap manusia mempunyai 5 deria. Saya ulang. Yang pertama, deria penglihatan, deria pendengaran, deria rasa, deria bau dan juga deria sentuhan. So hari ini kita nak tengok tentang salah satu kemahiran proses sains yang sangat penting, iaitu memerhati. Yang pertama, memerhati. Sebelum tu saya nak tunjukkan buku teks. Saya share kejap buku teks.
Macam besar sangat, kecil sangat kan. Okey, kejap saya adjust. Okey, saya kecil sikit. Okey, buku. Okey, so hari ini kelas, okey, anda semua akan belajar tentang unit 1 iaitu kemahiran saintifik. Okey, untuk PDPR kita yang pertama, okey, hari ini saya tak akan bagi sebarang latihan. Okey, saya akan mengajar. Saya akan ajar awak, saya akan fahamkan awak tentang apa yang dimasukkan dengan kemahiran saintifik. Okey, kita tengok kemahiran saintifik tu. Okey, so ini adalah salinan buku teks. Kalau awak buka buku teks, okey, ini adalah tajuk ataupun unit yang pertama untuk sains tahun 2. Okey, so kita akan belajar tentang tajuk yang pertama iaitu memerhati. Okey, kalau kita tengok dekat buku teks, okey, dalam tajuk memerhati, okey, ada satu situasi yang ditunjukkan dalam gambar tu iaitu okey, Nisa dan adiknya sedang membantu ibu di dapur. Mari kita ikuti aktiviti mereka di bawah. Okey, kita tengok. Tu Nisa yang bertudung putih dan adik dia, apa nama adik dia? Tak ada Okey. Nisa yang bertudung putih dan adik dia dan juga ibu dia. Okey, ibu dia minta kita perlukan tepung, garam, gula, yeast dan air untuk membuat roti. Semua tengok je tu kan. Okey, dekat atas meja ada garam, ada gula, ada yeast, ada air. Okey, tujuan dia adalah untuk membuat roti. Okey, ibu dia pun bagi arahan. Mula-mula kita masukkan tepung. Kemudian garam, gula dan yeast. Dan yang terakhir sekali kita masukkan air. Okey, selepas itu kita uli. Tahu tak uli tu apa? Kita uli dengan tangan, adunan tersebut menjadi dough. Ramai yang apa benda dough tu? Okey, dough tu adalah adunan tepung yang dia dah jadi lembut. Okey, kemudian apa yang kita buat? Dah siap kita uli-uli sehingga menjadi dough. Kita tutup dough dengan tuala bersih yang lembap dan biarkan selama sejam. Okey, cukup sejam. Kita buka balik tuala bersih yang lembap tu. Kemudian kita tengok. Okey, adik dia pun cakap, wah, adunan ini sudah mengembang. Okey, tapi mak dia kata, okey, ni belum boleh makan lagi. Kita kena bakar dahulu adunan ini. Okey, kita tengok seterusnya. Sambil bakar tu semua tak senang duduk kan. Macam awak lah kalau mak awak masak apa-apa semua duduk berhimpun dekat dapur. Dapat musim PKP ni tak tahu nak buat apa kat rumah. Okey, ke sana ke sini je lah dekat dalam rumah tu. Sekejap ke dapur kan. Okey, tengok kat situ situasi muka surat 3. Wah, sedapnya bau roti ni. Tapi kakak dia cakap jangan sentuh. Ketuhar ini panas. Betul tak? Okey, sebut ketuhar tak faham kan? Ketuhar tu ialah oven. Oven tu panas sebab dia mengeluarkan haba yang panas. Okey, cukup masa tiba-tiba je oven tu berbunyi ting. Kenapa bunyi ting? Ting tu menandakan bahawa roti sudah masak. Okey, kita tengok. Ibu punya tak sabarnya adik dia. Dia kata, ibu, ketuhar dah berbunyi. Roti dah masak ke? Berlari tu. Tengok tu. Okey, dia kata, sedapnya roti ni. Lepas ibu dia potong, sedapnya roti ni. Yelah, lembut dan gebu roti ini. Okey. Kita dapat saksikan bahawa situasi itu adalah tentang Nisa dan ibunya serta adik dia di dapur menguli tepung untuk dijadikan sebagai dough dan dough untuk roti. Okey, langkah-langkah dia buat roti, dia dah cerita. Okey, kita tengok. Okey, semasa ibu Nisa membuat roti, Nisa dan adiknya memerhatikan dengan, tengok dia memerhatikan dengan, pertama apa yang dia buat? Melihat perubahan adunan. Adunan tu jadi apa? Mula-mula tepung kan serbuk. Kemudian dia jadi lembik. Okey, bila digaul dia menjadi lembik dan kemudian apa jadi bila dibiarkan adunan tu menjadi kembang. Okey, seterusnya. Nampak tak perkataan melihat?
Okey, siapa tahu melihat menggunakan deria apa? Bagus. Melihat menggunakan deria penglihatan. Okey, kedua, sambil-sambil dia lihat tu, okey, ada dalam situasi tu adik dia menghidu bau roti yang sedang dimasak. Oh, sedapnya dia kata bau roti tu kan. Masa sedang masak memang. Awak pun sama kan, kalau mak awak buat roti duduk depan oven tu mengadap. Okey. So, menghidu, nampak perkataan menghidu tu? Menghidu adalah menggunakan deria hidu, deria bau iaitu hidung. Okey, seterusnya kita tengok yang ketiga. Merasa roti yang telah dimasak. Dia rasa. Kata sedapnya roti ni. Kakak dia cakap, Nisa cakap, roti tu lembut. Okey, lepas tu apa dia cakap tadi? Lembut dan gebu roti tu. Macam mana dia tahu lembut dan gebu? Macam mana adik dia tahu bahawa roti tu sedap? Dia merasa. Merasa dengan apa? Dengan lidah, iaitu deria rasa. Okey, seterusnya yang keempat. Memegang roti yang telah masak. Betul tak dia pegang? Dia peganglah nak makan. Kalau dia tak pegang, takkanlah roti tu melompat masuk muka mulut dia kan? So dia pegang roti yang telah masak. Kenapa dia pegang? Okey, dia pegang supaya dia dapat rasa bahawa dia dapat sentuh roti tu. Kakak dia kata, Nisa kata roti tu lembut dan gebu. Macam mana dia tahu lembut dan gebu? Dia gunakan jari untuk menyentuh. Dia sentuh, kemudian barulah tahu roti ni lembut dan gebu. Okey, jadi dia menggunakan deria sentuhan. Okey, dan seterusnya, semasa roti tu masak je, dengar bunyi ting. Betul tak? Bila dengar bunyi ting, mendengar bunyi ketuhar, itu menandakan bahawa roti telah masak. Jadi, adik Nisa mendengar bunyi ketuhar dengan menggunakan deria apa semua? Deria pendengaran. Okey, jadi tengok. Walaupun proses tu adalah proses membuat roti. Dekat rumah je kan, membuat roti. Tapi kita menggunakan kelima-lima deria kita yang ada. Kita menggunakan deria penglihatan, kita menggunakan deria bau, kita menggunakan deria rasa, kita menggunakan deria sentuhan dan kita menggunakan deria pendengaran. Semua deria kita terlibat semasa proses membuat roti. Okey, kesemua deria yang terlibat di dalam proses ini kita namakan proses membuat roti ini sebagai satu proses yang melibatkan sains, kemahiran proses sains, iaitu satu yang kita namakan kemahiran proses sains memerhati. Okey, kita tengok apa maksud kemahiran. Proses sains memerhati ataupun apa definisi bagi memerhati. Dalam kemahiran proses sains, iaitu kita mengumpulkan maklumat tentang perubahan yang berlaku di sekeliling dengan cara melihat, menghidu, merasa, menyentuh dan mendengar. Tengok, kelima-lima deria kita terlibat. Berlaku di sekeliling kita dan kemudian kita kumpulkan dia menjadi satu maklumat tentang perubahan. Dan kemudian proses ini kita kenali sebagai proses kemahiran sains ataupun kemahiran memerhati. Jadi penat dah ni cikgu bercakap ni. Dah lama cuti. Hari ni hari pertama kita belajar tentang sains. Tak jumpa pula awak. Cikgu bercakap seorang-seorang dekat depan ni. Jadi cikgu harap awak semua faham tentang kemahiran proses sains yang pertama yang kita belajar untuk topik sains tahun 2. Topik sains tahun 2 iaitu tajuk kemahiran memerhati. Tapi sayang untuk
PDPR kita tak boleh buat eksperimen, kita tak boleh buat aktiviti sains bersama-sama, tapi insya-Allah cikgu akan rancang, cikgu akan plan. Okey, awak semua buat aktiviti sains juga tapi di rumah masing-masing. Okey, kita fikirkan apa yang boleh dibuat Okey, kita tengok seterusnya. Okey, so itu sahaja untuk tajuk kemahiran proses sains, iaitu yang pertama iaitu kemahiran memerhati. Cikgu harap awak semua sedikit sebanyak dapat faham apa yang cikgu membebel seorang-seorang ni. Daripada tadi mengah dah ni. Okey. So, cikgu ulang sekali lagi, apakah yang dimasukkan sebagai kemahiran memerhati? Kemahiran memerhati ialah apabila kita mengumpulkan maklumat tentang perubahan yang berlaku di sekeliling kita dengan cara melihat, menghidu, merasa, menyentuh dan mendengar, atau dalam kata ringkasnya, ayat yang ringkas, okey, kita mengumpulkan maklumat tentang perubahan yang berlaku di sekeliling kita dengan menggunakan kelima-lima deria yang ada pada kita. Kenapa walaupun nama dia memerhati, tetapi dia bukan hanya melibatkan penglihatan saja, dia melibatkan kesemua deria yang ada pada manusia. So, itu sahaja untuk sesi PDPR kita pada hari ini. So, cikgu ulang sekali lagi, hari ini cikgu tak bagi. Mungkin awal-awal ni, mungkin 2-3 minggu ni memang cikgu tak akan bagi kerja rumah. Cikgu akan ajar dulu. Ajar sampai awak boleh faham, walaupun cikgu tak tahulah faham ke tak faham ni. Sebab tak nampak kan. Tapi cikgu harap semua faham. Okey, so sebelum cikgu mengakhiri sesi PDPR kita pada hari ini, cikgu harap semua stay at home, duduk rumah. Jangan pergi berjalan merata-rata. Sekarang kes COVID tinggi ni. Risau juga. Okey, so jaga diri masing-masing. Okey, amalkan langkah-langkah pencegahan. Okey, so stay at home. Okey, bye. Bye semua. Jumpa lagi minggu depan.